Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Muslimin hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la tu'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadha aw law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding seorang mukmin yang dhaif. Disebut di dalam syarah hadis, annal qawiyyal murada bihi huna al-qawiyyu ala mukhalatatin nas was-sabru ala adahum ma'a ta'limihim ma yahtaju ilaihi wa irsyadihim wa nushihim. Kuat di sini kata sebahagian ulama bermaksud ialah mereka yang kuat bercampur gaul sesama manusia dan bersabar di atas kerenah-kerenah manusia, dan juga bersabar untuk mendidik dan mengajar manusia tentang agama dan menunjukkan mereka kepada jalan yang benar dan menunjukkan kepada mereka kebaikan. Kata sebahagian yang lain, mukmin yang kuat dengan makna kuat ala a'malil birri wat ta'ah, kuat melakukan amal-amal kebaikan dan kuat melakukan ketaatan kepada Allah, dan juga kuat dengan makna sabar menghadapi apa yang menimpa ke atasnya daripada bala, musibah dan sebagainya. Maka kata Nabi, seorang mukmin yang kuat sebegini, kuat melakukan ketaatan, kuat melakukan kebajikan, kuat menanggung kesusahan musibah dengan kesabaran, kuat bergaul bercampur dengan manusia orang ramai, dan juga kuat menghadapi kerenah-kerenah, juga mengajar manusia kepada kebaikan dan jalan petunjuk,
maka mukmin yang sebegini lebih baik dan lebih dikasihi di sisi Allah berbanding mukmin yang dhaif, yang lemah, yang tidak kuat seperti mana tadi ini. Maka dia adalah seorang mukmin yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sama ada kuat itu untuk diri dia pada ketaatan, atau kuat tadi untuk memberi kebaikan dan manfaat kepada manusia, kepada orang ramai. Maka Nabi kata mukmin yang sebegini adalah lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kedua-duanya ada kebaikannya. Sama ada yang kuat atau yang lemah, dia tetap orang beriman. Tapi kalau nak dibandingkan dua ni, hak kuat lebih dikasihi, lebih disukai dan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun kalau nak duduk dalam golongan ini, hendaklah kita ni banyakkan masa, tenaga dan juga umur kita habiskan pada melakukan ketaatan kepada Allah. Benda hak kita boleh beri manfaat pada orang ramai, berikan manfaat pada orang ramai. Kalau kita ada ilmu yang boleh kita ajarkan pada orang ramai, ajarkan ilmu tersebut. Kalau kita ada kemahiran yang boleh kita berikan pada orang ramai, yang dengan kemahiran tadi dia boleh guna untuk manfaat agamanya, manfaat keluarganya, berikan. Jangan kedekut dengan ilmu. Ini juga termasuk dalam kalangan ilmu yang bermanfaat. Tak mesti ilmu agama semata-mata. Apa juga ilmu yang mendatangkan kebaikan. Mungkin ilmu masak-memasak. Bila kita ajak ke dia, dia memasak, dia jual. Daripada hasil jualan, dia bela ahli keluarga dia, anak, sara sampai boleh mengaji berjaya dan sebagainya. Sudah tentu ilmu yang kita berikan kepada dia, ilmu yang bermanfaat. Maka jangan kedekut dengan ilmu untuk kita kongsikan dengan orang lain. Kerana manfaat ilmu itu adalah sampai ke akhirat sana. Kemudian kata Nabi, pada kedua-dua golongan ini ada kebaikan masing-masing. Hak lemah pun ada kebaikan dia. Hak yang kuat tadi pun apatah lagi, sudah tentulah ada kebaikannya. Yang tak ada kebaikan ni kata ulama ialah pada mereka yang tidak beriman, yakni orang-orang kafir. Kemudian kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la tu'jiz. Hendaklah kita ni, orang Kedah kata bergelut untuk melakukan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita. Pulun, bergelut untuk kita buat benda-benda yang memberi manfaat kepada kita. Sama ada pada urusan dunianya, min umuriddin, pada urusan agamanya, bersungguh-sungguh tamak untuk kita buat benda-benda yang boleh memberi manfaat dari sudut agama, dari sudut akhirat kita. Bagi ada kesungguhan kita. Semayang Jumaat kita sampai awal. Kemudian duduk dengan penuh, orang kata apa, khusyuk untuk mendengar khutbah. Semayang bagi sempurna, elok, jangan duduk balik bersembang dan sebagainya. Ni kadang-kadang Tok Khatib duduk baca khutbah, kita duduk main WhatsApp lagi di bawah ni. Sama aja, perbuatan itu juga dikira lara. Sama ada kita bercakap terus menerus atau bercakap melalui WhatsApp pun sama aja. Melakukan perbuatan-perbuatan lara. Yang bila lara, faman lara fala jum'ata lahu. Tidak ada pahala Jumaat bagi dia. Jadi buat dengan sebaik mungkin. Sedekah kita pada hari Jumaat seminggu sekali. Kalau kita bubuh dalam tabung RM10 sebulan, baru RM40. Rezeki yang Allah beri kepada kita melimpah ruah lebih daripada tu. Baru RM40 kita buah dalam tabung, kita nampak kita beri pada orang. Sebenarnya hak RM10 itu simpanan kita untuk kita ambil bila di akhirat nanti. Sikit-sikitlah dia. Kalau banyak, sudah tentulah banyak manfaat yang kita akan dapat di akhirat. Lalu kata Nabi SAW, benda-benda hak boleh beri manfaat pada kita. Lebih-lebih lagi pada urusan agama kita. Kita kena ada kesungguhan, kena sifat tamak, menuntut ilmu dan sebagainya sebagai contoh. Bagi ada tamak dengan ilmu, haloba dengan ilmu. Kita duduk di dalam kawasan Pekan dan Ustaz ni tuan-tuan, pusat pengajian nak mengaji ni Allah, boleh kata hari-hari. Masjid kita di Masjid Bukhari ni pun tak berhenti-henti. Hak hari-harinya, hak bulannya, hak bersirinya. Bawa mai ulama-ulama besar daripada luar.
Fatani dan sebagainya. Nak hidangkan pada masyarakat ilmu. Tapi kalau kita tak ambil kesempatan, mai duduk depan tok guru mengaji, ogi tak? Ogi. Nak lagu mana lagi takkan nak suruh tok guru pergi mengajar di rumah kita kot. Dekat dah dengan kita ni. Lebih-lebih lagi bila mari dah umur pencen dan sebagainya, komitmen kita dengan benda-benda lain tak banyak dah. Dulu kita tak dan mengaji. Disebabkan sibuk kita dengan kerjaya kita, sibuk kita nak bela anak cucu kita, sibuk kita nak bagi hantar sekolah anak-anak kita, tak ada. Jadi banyak benda yang kita terlepas dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang soal ibadat pun kita buat tak sempurna. Semayang pun tak sempurna, maghrib pun kadang-kadang lewat, kadang-kadang tak langsung. Kalut pasal apa? Hantar anak pergi tuition dan sebagainya. Cukuplah tu zaman kita jahil dulu. Lah kita dah sedar diri, mari zaman kita pencen ni mati pun kau dekat dah. Perbaik dan pulun, gelut selama mana benda tu mendatangkan manfaat kepada kita untuk akhirat dan untuk agama kita, tuan-tuan. Masa berlalu dengan begitu pantas. Ni akhir-akhir ni kita berasa sungguh masa cukup cepat berlalu. Ini di antara tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Maka persiapkan diri kita dengan amal secukupnya. Kemudian kata Nabi SAW, hendaklah kita bersungguh-sungguh pada perkara yang memberi manfaat kepada kita. Tinggalkan benda-benda yang memberi mudarat. Ham daripada sebaliknya. Benda-benda hak tak mendatangkan faedah. Kadang-kadang buang masa pada benda-benda yang tidak berfaedah. Bukan zaman kita dah, tuan-tuan, nak duduk meloncat tengok bola, sorak, conteng muka hijau kuning. Bukan zaman kita dah. Kan, bukan zaman kita. Minat-minat juga, tengok-tengok lah. Tapi bukan zaman kita dah nak duduk tahun tu. Kan, duduk loncat-loncat, rebah dalam stadium, habis ngayak umur tu je. Kadang-kadang sampai tak dan semayang pun. Pilah tengok, tapi berpada-pada. Bukan zaman kita dah nak pakai seluar pendek. Bukan zaman kita dah orang bang marik kita duduk di kedai lagi, tak boleh balik lagi untuk main jemaah di masjid dan sebagainya. Bukan dia dah. Bukan zaman kita dah nak tidur pagi sampai subuh pun tak bangkit. Bukan dia dah, tuan-tuan. Umur kita ni kuih singkat dah jangka masa hayat kita ni. Rebut peluang hak ada ni. Nabi kata apa? Bersungguh kena ada sifat bergelut. Lomba kita nak cari benda hak boleh mendatangkan manfaat pada kita. Lebih-lebih lagi lepas daripada kita mati. Kemudian kata Nabi SAW, wasta'in billah, minta tolong dengan Allah. Sama ada dalam soal dunia kita, lebih-lebih lagi dalam soal ibadat agama kita, minta tolong. Sebab nak buat ibadat ni dia kena ada taufik, kekuatan. Sebab tu sembahyang subuh 2 rakaat. Walaupun orang muda kadang-kadang dia tak sembahyang. Tapi orang tua kadang-kadang tak larat dah pun. Jalan kaki mai awal. Naik tangga boleh sampai di masjid 5 waktu subuh awal pada tu imam, pada awal pada tu siap awal pada. Pasal apa? Pasal ada kekuatan tadi ni. Ini nak minta daripada siapa? Minta daripada Allah. Nabi ajak doa kepada kita. Allahumma a'inni. Ya Allah, tolong aku. Ala zikrika. Untuk sentiasa aku ingat padamu. Wa syukrika. Syukur padamu. Wa husni ibadatik. Elok pada amal ibadat aku. Kalau ada kekuatan ni kita boleh mampu bangun sebelum subuh pun bangun. Dan juga sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat. Tutup dengan witir. Ada masa pegang Quran baca. Tapi kalau tak ada hak tu kekuatan taufik. Kekuatan untuk melakukan ketaatan, tuan-tuan ni. Muda, sihat, berjalan kaki boleh berpuluh-puluh kilometer, kayuh gerek pun boleh beratus kilometer. Tapi mai semayang subuh 2 rakaat dia tak boleh buat. Pukul 9, pukul 10 baru bangkit. Na'udzubillahi min zalik. Kita tak mau yang tu. Jaga. Subuh tu permulaan hari kita. Minta pada Allah. Sebab tu Nabi kata, man salla as-subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa sembahyang subuh, dia dalam jaminan Allah. Allah jamin dia hari itu. Kehidupan dia, rezeki dia, keselamatan dia, Allah jamin. Sebab tu kata ulama, sebahagiannya Allah jamin dengan makna jangan siapa-siapa pergi duk cari pasal. Buat lebih kurang kepada orang hak sembahyang subuh. Jangan sekali-kali buat lebih kurang kepada orang hak duk sembahyang subuh ni. Kerana apa? Kalau kamu buat pasal kepada orang hak sembahyang subuh, buat zalim kepada dia, kamu takkan dapat lari daripada menerima balasan daripada Allah. Kerana orang ni orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Nabi sebut sembahyang subuh? Kata ulama sebab sembahyang subuh ni dia sembahyang hak paling payah. Nak kena bangkit awal masuk bilik ayak mandi walaupun 2 rakaat.
Dan sembahyang subuh inilah membukti ketelusan iman seseorang. Kalau zaman Nabi dulu, puak-puak munafikin, sembahyang hak mereka tak boleh buat, sembahyang subuh, sembahyang isyak. Sembahyang ni mereka boleh duduk mohon di belakang Nabi, duduk menyamar di belakang Nabi, kononnya mereka juga Islam. Tapi boleh tahu, kalau subuh tak main ni tahu dah. Ni perangai puak-puak munafik di zaman Nabi SAW. Kita jaga anak-anak kita, tuan-tuan, nak pergi sekolah. Sembahyang subuh dulu 2 rakaat. Ajak mereka nak pergi mengaji, cari ilmu. Ilmu tu hak Allah. Allah yang beri. Tiba-tiba pergi nak cari ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Sembahyang subuh benda 2 rakaat. Kita nak pergi cari ilmu, bukan sekadar ilmu, kita nak barakah daripada ilmu. Mana nak mari barakah kalau sembahyang subuh benda? Hak teruk lagi, pak pergi hantar anak pergi sekolah, pak pun tak sembahyang juga. Allahu Akbar. Sampai bila nak duduk lagu tu? Ha? Baik, kemudian kata Nabi SAW, sambungan daripada hadis ni, kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala takun law anni fa'altu kadza aw law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau seandainya kita ditimpa sesuatu musibah, kadang-kadang kita buat satu benda perancangan, kita buat benda ni kita mengharapkan natijah hasilnya sebegini, tapi tiba-tiba hasilnya tak berlaku lagu tu, berlaku sebaliknya. Kita duk harap benda ni aku buat dapat, tiba-tiba tak dapat. Kita kata, kalaulah aku buat lagu tu pun tak apa. Ni aku buat lagu silap dah, aku buat lagu ni. Jadi tak dapat. Nabi kata, kalau seandainya menimpa ke atas kamu akan sesuatu, jangan kamu kata lagu tu. Kalau aku buat lagu ni pun tak apa. Kalau aku buat lagu tu pun tak apa. Ni aku buat lagu ni silap dah, tu yang tak dapat tu. Tak. Kenapa? Perkataan sedemikian, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bila kita mengatakan kalau ni, banyak sangat kalau kita kan. Perkataan kalau ini membuka amalan syaitan, yakni bila kita lafazkan perkataan kalau aku buat lagu ni, aku dapat lagu ni, seolah-olah menunjukkan kekecewaan dalam hati kita dan kita tidak reda dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita dah usaha, buat kita dah buat. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun syukur pada Allah. Mungkin Allah nak bagi hal lebih baik daripada tu. Cuma kita bila kita kecewa, kita merasa perah. Aduh, kalaulah aku tak pi tadi pun tak apa. Jadi kalau tu banyak sangat. Tapi apa yang perlu kita kata? Nabi ajak kepada kita. Kalau seandainya menimpa ke atas kita demikian, ataupun kita berada dalam situasi sedemikian, jangan duk kata kalau, tapi katalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, telah menentukan oleh Allah, wa ma syaa, dan apa yang dia kehendaki, fa'al, dia akan lakukan. Makna segala-galanya adalah bergantung pada kehendak Allah. Kita nak lagu ni, kita usaha buat lagu ni supaya dapat lagu ni, tiba-tiba tak dapat. Allah tak bagi kat kita. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, Allah yang sudah takdir Allah. Maka Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Bila kita kata lagu tu, makna kita serah pada Allah. Kita yakin di sebalik apa yang berlaku ni, kalaupun aku tak dapat benda ni, nescaya Allah akan beri benda lain yang lebih baik daripada tu. Aku tak tahu hak mana baik, hak mana buruk untuk aku. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu benda. Boleh jadi kamu tak suka sesuatu, tetapi sedangkan benda hak kamu tak suka itulah baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi juga sesuatu benda itu kamu suka, kamu nak, tapi benda hak kamu suka itulah sebenarnya akan mendatangkan keburukan kepada kamu. Lepas tu kita serah pada Allah. Barulah kita tak berasa kecewa, kita tak berasa perah kalau kita tak dapat sesuatu setelah kita berusaha dan sebagainya. Ini diajak pada kita, perkataan ni biar kita hafal. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Boleh juga kita kata qadarallahu wa ma syaa fa'al. Boleh juga kita kata qadarullahi wa ma syaa fa'al. Disebut dalam hadis Nabi SAW, mana kita serah pada Allah. Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita. Buangkan biat kita kadang-kadang, kalau tak pi pun tak apa. Kalau aku buat lagu ni pun tak apa, silap banyak dah. Jadi benda-benda macam itulah seolah-olah kita tak serah kepada Allah. Dan kata Imam Nawawi, ini menunjukkan kepada kita tentang perasaan kecewa bila kita tak dapat sesuatu, sedangkan semua itu adalah di bawah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi di akhir hadis, fa inna law, perkataan law kalau ni
taftahu amal syaitan, membuka pintu amalan syaitan, yakni dengan makna akan mencetuskan dalam hati kita ni perasaan menentang takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan ambil tempat hasut kita supaya kita tak setuju dengan ketentuan Allah. Kalau hang buat lagu tu pun tak apa. Tahkah hang dapat benda tu. Ni hang buat lagu ni hang tak dapat lah. Jadi syaitan secara tak langsung perkataan kalau tadi ni dia akan membiarkan perasaan tak puas hati dengan ketentuan Allah dan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu Nabi sebut dalam hadis, kalau seandainya seluruh umat di atas muka bumi berimpun untuk memberi manfaat kepada kita, dia takkan mampu beri manfaat melainkan manfaat kebaikan yang telah Allah tulis untuk kita. Seluruh manusia ni berimpun bersatu hati nak bagi rezeki kat kita, nak beri kebaikan pada kita. Mereka takkan mampu beri kebaikan kepada kita melainkan kebaikan yang telah ditulis, dicatatkan oleh Allah. Benda tu hak kita, rezeki kita. Kalau seandainya seluruh manusia ataupun seluruh umat atas muka bumi ini berimpun, berkumpul untuk mendatangkan mudarat keburukan atas kita, maka mereka takkan mampu untuk memudaratkan kita melainkan mudarat yang telah Allah tulis akan berlaku ke atas kita. Jadi bila kita letak lagu tu, kita bergantung dengan Allah. Kita tak takut. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Jadi hadis ni mengajar kepada kita, tuan-tuan, sebab kita dalam hidup kita banyak sangatlah kalau ni banyak sangatlah. Jadi ajarkan, biasakan diri kita dengan perkara yang betulnya, kan? Bila kita tak dapat benda yang kita impikan setelah kita berusaha, maka di sana yakinlah ada hikmah dan kita letakkan bahwasanya semua ini ketentuan Allah. Dengan kita berkata qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menentukan apa yang dia kehendaki, itulah yang dia akan buat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan dengan sepotong hadis ini memberi manfaat pada kita bersama, tuan-tuan, sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.